弟兄姐妹早安， Selamat pagi Bapak Ibu. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 请无限长老带领我们祷告。 Mari kita berdoa. 天父上满心感谢赞美主，在主的清晨，你仍旧给我们有生命气息，能够来到主的殿中。我们要敬拜侍奉主，这时候我们要聆听你的话语，求圣灵动工，让我们能够借着你所要对我们传讲，特别是有关你给人类的呼召，你赐给人类的差遣以及托付的任务来执行。 这些道理也能够成为我们生命的力量，我们能够用受教的耳朵，用谦卑的心来领受。求主恩膏你的仆人，给他当讲的信息，带领他能够传讲你的信息，让我们能够明白你话语中所隐藏的真理。Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah memimpin kami setiap minggu untuk mempunyai kesempatan beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kami sehingga kami boleh mengerti khususnya untuk firman yang berkaitan dengan panggilan Tuhan dan amanah serta utusan yang Tuhan berikan kepada orang tertentu. Biarlah kebenaran ini boleh kami terima dengan hati yang rendah, dengan telinga yang mau belajar, agar supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu ya Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。我们今天要提到上帝对摩西的呼召。 Hari ini kita akan membicarakan lagi tentang panggilan Tuhan kepada Musa. 我们都知道，摩西在他岳父的家里成为牧羊的人， Kita mengetahui bahwa Musa di keluarga mertuanya dia menjadi seorang gembala 因为他帮助别人， karena dia menolong orang lain. 上帝就赐福给他， Demikianlah Allah memberkati 给 dia 他在旷野的地方找到一个安定的家。 sehingga di padang gurun dia menemukan satu keluarga yang nyaman. 虽然他离开王宫，跑到生疏的地方，孤苦伶仃的生活， Meskipun ketika dia meninggalkan istana, dia pergi ke tempat yang asing, dia melalui hidup yang kesendirian, 但是上帝没有亏待他， tetapi Tuhan tidak merugikan dia. 上帝借着他帮助那一个家女孩子打水，供应他们骆驼的生活。 Allah melalui dia menolong satu keluarga wanita-wanita di sana untuk menimba air untuk memberikan minuman kepada unta mereka. 赐福摩西，给他成为耶特罗的女婿， Demikianlah Allah memberkati Musa sehingga dia diangkat menjadi menantu Yetro 然后他就照顾那一家的羊群。 dan dia menggembalakan ternak daripada keluarga tersebut. 那个时候有羊群，就等于有产业。 Waktu itu kalau satu orang mempunyai ternak itu berarti dia mempunyai harta. 这个产业怎么维持，就看你怎样牧养那些羊群。 Dan bagaimanakah seseorang mempertahankan hartanya itu dilihat bagaimanakah dia menggembalakan kawanan ternaknya pula. 摩西把羊带出去，给他们喝水，给他们吃草。 Ketika Musa menggembalakan kawanan domba itu untuk mendapatkan makanan rumput dan juga minuman. 有一天在旷野中间，摩西忽然看见荆棘被烈火烧着，但是荆棘却没有这个破灭。 Ketika suatu hari ketika dia menggembalakan gembalanya di padang gurun, dia melihat satu penglihatan yang besar di mana ada semak belukar yang dimakan oleh api, tetapi justru semak belukar itu tidak termakan 这 api 是 sama 非 sekali. 常吸引人、很少见到的情形。 Dan itu sangat menarik perhatian karena peristiwa itu jarang sekali dijumpai. 荆棘是很干燥的， Semak belukar itu begitu kering 但到火燃烧的时候，一定旺得不得了。 dan kalau terbakar oleh api pasti langsung hangus. 烧完了，荆棘就完全坏了，枯干就坏了。 Dan setelah terbakar hangus oleh api, semak belukar itu pun akan hilang, 但是 sirna. 这个火很大，荆棘却保持得好好的。 Dan demikian meskipun api yang begitu besar, tetapi semak belukar itu tetap terpelihara dengan baik. 摩西就走向前看， Demikianlah Musa maju untuk melihat. 他没有想到这么简单的一个日子， Dia tidak terpikirkan satu hari yang begitu 这 sederhana, 么平常的一件事件， satu peristiwa yang begitu biasa, 竟然隐藏着一生中间最重要的事件要发生了。 dan justru terselubung di dalamnya satu peristiwa yang paling penting yang akan terjadi dalam hidupnya. 他有个旷野完全没有人， Dia mengira di padang gurun itu sama sekali tidak ada 只有 manusia. 他跟羊群在那里。 Hanya dia seorang diri dengan para kawanan 想不 ternaknya. 到有人的声音说：“摩西，摩西。”
Tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, Musa, Musa, 脱下你脚上的鞋， tanggalkan kasut yang ada pada kakimu, 因为你所站的地方是圣地。 karena tempat engkau berpijak adalah kudus. 摩西非常惊奇， Musa begitu terheran-heran dan kaget. 什么叫做圣地？ Apa yang dimaksudkan dengan tanah suci? 请你注意哦， Saudara 圣经 perhatikan 中间圣的观念跟我们在宗教里面圣的观念是完全不一样的。 Konsep kekudusan atau kesucian di dalam Alkitab itu sama sekali berbeda dengan konsep yang ada di dalam agama-agama dalam dunia 圣 ini. 经第一次提到圣殿这两个字的时候， Kali pertama ketika Alkitab membicarakan tentang bait suci, 是在旷野， itu di padang gurun. 没有建筑物， Tidak ada bangunan, 没有房子， tidak ada rumah, 没有土木工程架起来的大建筑物， tidak ada arsitek sipil yang membangun satu bangunan yang besar. 但是圣经提到圣殿就在这个地方。 Tetapi Alkitab mencatat justru di sinilah bait suci itu. 为什么会提到圣殿呢？ Mengapa bisa dikatakan tentang bait suci? 雅各做梦，从天到地有一个梯升下来， Yaitu ketika Yakub bermimpi dari surga ke bumi ini ada satu tangga yang 在 menghubungkan. 梯上有上帝的天使上上下下。 Dan di atas tangga itu ada malaikat Allah yang turun naik di sana. 当这个雅各醒过来的时候， Ketika Yakub terbangun dari 他 tidurnya, 就讲了这句话： dia pun mengatakan kalimat ini, 这是圣殿， inilah bait suci Allah, 这是天的门。 ini adalah pintu surga, This is the temple of God. ini adalah bait suci Allah, This is the gate of heaven. ini adalah gerbang kepada pintu atau 为什么 Allah 雅各会这样讲呢？ surga. Mengapa Yakub bisa mengatakan 上 demikian? 帝借着他告诉我们，圣殿的意义不是我们所想象的一个大建筑物， Karena Allah melalui dia mau mengatakan kepada kita, makna daripada bait suci bukanlah yang kita bayangkan adalah bangunan yang besar. 这是圣经跟所有宗教不同的地方。 Inilah perbedaan dari Alkitab dengan semua agama yang lain. 宗教是圣地，宗教的圣殿都是人手所做出来的地方。 Di dalam agama-agama itu, baik itu tanah suci ataupun bait suci, semua adalah ciptaan atau karya daripada tangan 但 manusia. 神要给我们改正的观念，也要我们知道超乎这的才是重要的。 Tetapi pengoreksian yang Tuhan ingin lakukan di dalam konsep yang kita miliki adalah sesuatu yang melampaui materi itu barulah yang penting. 圣经里的圣殿是什么呢？ Apakah bait suci yang dikatakan di dalam Alkitab 就 itu? 是后来的教会。 Yaitu gereja di kemudian hari. 教会是什么呢？ Apakah itu gereja? 不是礼拜堂， Bukan itu gedung 教会 gereja. 是圣徒组成的一个有团契、有敬拜、有传扬福音的这些民众。 Gereja adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu, yang mempunyai satu usaha untuk menyembah kepada Tuhan. dan bersekutu Dan sudah. dan mengabar Injil. Ya, dan 这 mengabarkan 三样 Injil. 事情。 Ada 3 hal di 如果 dalamnya. 圣殿没有敬拜， Jikalau dalam bait suci tidak ada penyembahan, 如果圣殿没有交通， jikalau dalam bait suci tidak ada 如果 persekutuan, 在圣殿里没有为传福音而预备， jikalau dalam bait suci tidak ada persiapan untuk pengabaran 那就 Injil, 不等于以后我们要明白了什么叫教会。 maka itu tidak akan menjadi pengertian yang kita kemudian akan mengerti tentang apa itu 后 gereja. 来这个圣殿，保罗说，圣殿就是你们。 Kemudian dalam bait suci ini Paulus pun mengatakan bait suci adalah saudara sendiri. 你们是谁呢？ Siapakah saudara atau kalian? 就是敬拜上帝的人， Yaitu orang-orang yang menyembah kepada 就是 Tuhan. 用爱心彼此交通的人， Yaitu orang-orang yang bersekutu dengan cinta kasih, 用负担传扬福音的人。 dengan beban mengabarkan Injil, 这些人在地上， dan orang-orang yang ada dalam dunia 成为神与人居住的地方。 menjadi tempat di mana Allah akan menetap, Allah dan manusia itu, 人代表上帝存在的团体， yaitu Allah, manusia mewakili Tuhan dan satu kumpulan di mana manusia mewakili Tuhan. 圣殿后来就变成教会了。 Oleh karena itu bait suci kemudian pun menjadi gereja. 教会虽然需要建筑物， Meskipun gereja membutuhkan satu bangunan, 但建筑物根本不是教会。 tetapi bangunan sama sekali bukanlah gereja. 所以在外邦人的他们的宗教、他们的侍奉里面， Maka di dalam agama ataupun pelayanan daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, 他们的殿堂里面很多神像
表示他们所敬拜的是谁。 tempat-tempat ibadah mereka itu akan ada siapa yang mereka sembah di dalamnya. 所以呢，这些神像 Maka semua patung yang ada di dalamnya 就变成他们圣殿最重要的装饰品。 itu menjadi hiasan yang paling penting di dalam tempat-tempat ibadah mereka. 在教会里面，我们礼拜堂什么都没有。 Tapi di dalam gereja kita, dalam gedung gereja ini, kita tidak memiliki apapun. 在教会里面最重要的就是讲台，还有音乐的乐器。 Di dalam gedung gereja kita ini yang paling penting adalah mimbar dan juga alat-alat musik. 讲台表示神的话向世人传讲出来， Mimbar berarti firman Tuhan disampaikan kepada manusia. 乐器表示帮助人向上帝敬拜赞美。 Alat musik adalah alat yang membantu manusia untuk menyembah, memuji kepada Tuhan. 除此以外，礼拜堂里面什么都没有， Selain daripada ini, di dalam gedung gereja apapun tidak 你 ada. 看不见什么神像的在里面。 Saudara tidak akan menemukan patung apapun. 我们敬拜一个看不见的上帝， Kita menyembah Allah yang tidak 所 kelihatan. 以教会的本身也是超乎这看不见的东西。 Oleh karena itu gereja itu adalah yang supra, sesuatu yang tidak kelihatan. 人用心灵诚实来到上帝的面前。 Manusia di dalam roh dan kebenarannya mereka datang kepada Tuhan. 圣经第一次提到圣殿，不是屋遮，也不是建筑物， Oleh karena itu kali pertama di dalam Alkitab ketika membicarakan tentang bait suci, bukan yang di dalam gedung gereja ataupun yang bersifat materi. 是神借着他的使者来到人间，与人发生神人之间的关系。 Yaitu Allah melalui para utusan malaikatnya itu mengakibatkan satu hubungan antara Allah dan manusia. Allah datang kepada manusia. 其实这就是中国文化里面最重要的一句话：天人合一。 Sebenarnya ini juga merupakan satu realisasi daripada kalimat yang sangat penting dalam kalangan Tionghoa, yaitu langit dan manusia bersatu. 这个表示神与人建立关系， Ini berarti bahwa antara Allah dan manusia itu terjadi satu hubungan. 这才是圣殿的价值。 Inilah makna sesungguhnya, nilai sesungguhnya daripada bait 那 suci. 当摩西在旷野看见火烧着荆棘的时候， Maka ketika Musa di padang gurun melihat semak belukar yang dibakar oleh api 他 besar, 就听见上帝说：“你所站的地方是圣地。 dan dia pun mendengarkan suara dari Tuhan mengatakan tempat engkau berpijak adalah kudus. ”希伯来文这个 Kadesh 这个圣洁的观念就出现了。 Demikian dalam kekudusan dalam kata Ibrani Kodes itu pun muncul di 那 sana. 什么是圣洁呢？ Lalu apakah yang dimasukkan dengan kekudusan 从 atau 别 suci 的 itu? 宗教来看， Kalau kita pandang dari agama lain, 被分别出来， yaitu dipisahkan keluar, 成了人以神明敬拜的场所，叫做圣殿。 tempat di mana antara manusia menyembah kepada Tuhan, itu yang disebut sebagai bait suci. 在圣经里面， Tetapi di dalam Alkitab, 神在的地方， tempat di mana Allah itu ada, 神与人交通的地方， ketika Allah bersekutu dengan manusia, tempat itu, 这就是圣殿， dan tempat itu yang disebut sebagai bait suci. 这就是圣地。 Inilah yang disebut sebagai tanah 所以 kudus atau 摩 suci. 西不知道，原来他与上帝的关系不是在法老的王宫，不是在埃及的宫殿，是在神与他同在的地方。 Maka Musa yang tidak menyadari bahwa Allah menyertai dia itu bukan di tempat istana, tempat dia tinggal dulu, tetapi adalah ketika Allah menyertai dia. 那么他的百姓就是以色列人， Lalu umatnya adalah bangsa 他 Israel. 们跟世人不同的地方在哪里？ Di manakah perbedaan mereka dengan orang-orang manusia pada 他们 umumnya? 不像埃及人有非常丰厚的物质，有非常高大的宫殿、金字塔等等伟大的建筑。 Mereka tidak seperti orang-orang Mesir yang mempunyai makanan yang berlimpah, mempunyai bangunan seperti piramida ataupun istana yang megah yang begitu besar. 他们正像荆棘一样的。 Tetapi mereka itu seumpama semak belukar. 荆棘什么时候开始出现呢？ Kapankah mulai munculnya semak belukar 就是 itu? 当亚当犯罪以后，土地就生了荆棘跟蒺藜。 Yaitu setelah Adam berdosa, maka dari tanah itu pun timbul semak atau duri belukar 所以 itu. 荆棘就是代表了犯罪以后人受上帝的咒诅。 Oleh karena itu semak duri ini mewakili manusia yang mendapatkan kutukan setelah manusia jatuh dalam 那 dosa. 么人类为什么会受苦呢？ Lalu mengapakah manusia bisa menderita? 圣经告诉我们，苦难
有4个来源， Alkitab mengatakan kepada kita ada 4 asal usul datangnya penderitaan, 4个原因。 ada 4 alasannya. 第一个苦难的原因，因为人犯罪，地受了咒诅，苦难就临到我们了。 Alasan yang pertama karena datangnya penderitaan itu karena manusia berdosa, maka tanah mendapatkan kutukan, maka datanglah penderitaan kepada 第 manusia. 二，因为我们犯罪，我们得罪人，得罪上帝，审判就临到我们。 Yang kedua karena kita berdosa, kita bersalah kepada manusia, kita bersalah kepada Tuhan, maka datanglah penghakiman kepada kita. 苦难的第三的原因， Alasan penderitaan yang ketiga, 因为人需要受试炼，神就许可试炼与试探临到我们的生活中间。 karena hidup manusia harus diuji, maka Allah mengizinkan pengujian dan pencobaan datang kepada hidup 这 kita. 个试炼与试探是根本不可以缺少的。 Pengujian dan pencobaan itu tidak boleh tidak ada. 只要你是人，你一定要受苦难、受试炼，使你提升，使你的生活可以进到更熟练、更有价值的地方。 Asalkan saudara adalah seorang manusia, maka saudara harus diuji supaya saudara bisa mencapai satu tingkatan hidup yang lebih tinggi. 这件事连耶稣也没有办法避免。 Dalam ini bahkan itu sekalipun tidak bisa luput. 耶稣活在世界上的时候，有试炼、有试探、有苦难临到他的身上。 Oleh karena itu ketika Yesus hidup dalam dunia ini, ada pengujian, ada pencobaan, ada penderitaan yang menimpa kepada dia. 一个人活在世界上，盼望无忧无苦、无难无灾，过一个很顺利的生活，这是绝对不可能的事情。 Seseorang yang jikalau dalam hidupnya mengharapkan hidupnya itu tanpa ada kesulitan, tanpa ada kekhawatiran, penderitaan apapun, itu sama sekali tidaklah mungkin. 第4个苦难的原因， Alasan yang keempat terjadinya penderitaan, 撒旦攻击圣徒， yaitu setan menyerang orang kudus. 所以苦难可以从地受咒诅而来， Maka penderitaan bisa datang karena tanah yang mendapatkan kutukan. 苦难可以从人犯罪得到的报应。 Penderitaan juga boleh didapatkan karena ganjaran manusia yang sudah jatuh dalam 苦 dosa. 难可能因为上帝试炼人，撒旦试探人。 Penderitaan juga bisa timbul karena Allah menguji manusia dan setan yang mencobai manusia. 苦难可能因为魔鬼的攻击，所以我们没有办法脱离这些艰难的事情。 Dan penderitaan juga mungkin karena serangan daripada setan, maka kita tidak mungkin bisa luput daripada kesulitan penderitaan 当 seperti ini. 摩西看见荆棘被大火烧灼的时候， Ketika Musa menyaksikan satu semak belukar yang dibakar oleh api yang 他 besar, 就知道了， maka dia pun tahu 以色列的百姓受苦是因为地受了咒诅， bangsa Israel menderita itu karena tanah yang sudah dikutuk. 所以人脱离苦难是不可能的。 Oleh karena itu manusia kalau mau luput dari penderitaan itu tidaklah mungkin. 自从亚当犯罪，有全地都受了咒诅。 Sejak Adam berdosa, maka seluruh bumi telah dikutuki. 无论你的苦难从哪一方面而来， Dari manapun datangnya penderitaan yang saudara alami, 这是整个自然的结局。 inilah akhir daripada alam 这 ini. 个人在世界上不能避免的事情。 Ini merupakan satu hal yang tidak bisa diluputi oleh manusia dalam 但 dunia. 是奇怪的是什么？ Tetapi apakah yang 为 mengherankan? 什么荆棘烧得很火热，烧得很烈，但是没有损坏呢？ Mengapakah semak belukar yang sudah dibakar sedemikian rupa, tetapi tetap tidak termakan oleh api? 上帝没有给答案， Allah tidak memberikan 上 jawaban. 帝只有宣布你站的地方是圣地， Allah hanya mengatakan tempat engkau berpijak itu adalah kudus. 有神同在的地方， Tempat di mana Allah menyertai. 有神圣的上帝的能力在你身上的时候， Ketika ada kuasa dari Allah yang maha suci itu ada pada dirimu, 你虽然受咒诅，虽然受灾难，你上帝没有丢弃你。 meskipun Anda mendapatkan kutukan, meskipun Anda mendapatkan timpaan bencana, tetapi Allah tidak membuang 摩 saudara. 西， Musa, 以色列人受逼迫， bangsa Israel dianiaya, 你的百姓受苦难， umatmu itu menderita, 但你不会消灭， tetapi engkau tidak akan 因为 musnah. 我与你同在。 Karena aku menyertai engkau. 圣经说，上帝看见以色列人受了400多年的迫害以后， Alkitab mengatakan setelah Allah melihat bangsa Israel menderita 400 tahun, 上帝就纪念他与亚伯拉罕、雅各、
以撒所设立的约。 Maka Allah pun ingat akan janji yang dia ikat dengan Abraham, Ishak dan Yakub 他 itu. 对他们所给的应许， Dan janji yang dia berikan kepada mereka. 所以上帝要与他们同在， Maka Allah akan menyertai 上 mereka. 帝没有丢弃他， Allah tidak 所 membuang 以 mereka. 上帝下来接受他们的哀叹，要赐给他们解决的办法。 Oleh karena itu demikianlah Allah turun untuk menerima keluhan mereka, untuk membantu mereka menyelesaikan semua penderitaan. 今天就是摩西领受上帝呼召的日子， Maka inilah hari di mana Musa menerima panggilan daripada 请 Tuhan. 你注意下面这句话： Saudara perhatikan kalimat 你 selanjutnya. 哪一天领受上帝的呼召，不是你决定的。 Kapan saudara menerima panggilan daripada Tuhan itu bukan saudara yang tentukan. 当上帝呼召的那一天临到你的时候， Tetapi ketika panggilan daripada Tuhan itu sampai kepadamu pada satu hari, 你没有预备， saudara tidak mempersiapkan. 你也不能预先知道。 Saudara juga tidak bisa tahu 但 sebelumnya. 你正在尽你应当尽的责任。 Tetapi saudara sedang menunaikan tanggung jawab yang saudara harus emban. 那些从来不尽责任的人， Orang yang selamanya tidak menunaikan tanggung jawab mereka, 没有可能领受上帝的呼召。 maka tidaklah mungkin mereka menerima panggilan dari Tuhan. 你不知道，你照着规矩每天尽当尽的责任的时候， Ketika saudara tidak menyadari setiap hari saudara hanya menunaikan atau mengemban tanggung jawab yang saudara harus 就 lakukan. 这样有一天上帝的呼召临到你的。 Dengan demikianlah suatu hari panggilan daripada Tuhan itu akan sampai kepada saudara. 摩西非常惊奇， Maka Musa begitu terheran-heran. 原来我站的地方是圣地， Rupanya tempat saya berpijak adalah kudus. 我听的是神的声音。 Dan suara yang saya dengar adalah suara dari Tuhan. 今天很普通的日子， Hari ini adalah hari yang sangat 上帝 biasa. 把它改变成为神呼召摩西的日子。 Tetapi Allah mengubahnya menjadi hari di mana Allah memanggil Musa. 摩西的主啊，我在这里。 Musa mengatakan, Tuhan aku di 然后 sini. 上帝就说：“摩西啊，我要差派你到法老那里去。 Maka Allah pun mengatakan kepada Musa, Musa aku akan mengutus engkau ke Firaun. 摩西啊，你要进到埃及的王宫里面， Hai Musa, engkau akan masuk ke dalam istana Mesir. 你要去见那迫害你百姓的法老王。 Engkau harus pergi menjumpai Firaun yang menindas umatmu itu. 你们都知道摩西处的时代， Kalian semua mengetahui zaman di mana Musa hidup. 法老王对以色列人是非常不友善的。 Raja Firaun sangat tidak berbaik hati kepada bangsa Israel. 从前法老王大饥荒的日子，有一个约瑟帮助他，请给他经过这个难关。 Dulu ketika terjadi bencana kelaparan yang hebat, Raja Firaun itu dibantu oleh Yusuf untuk melewati hari-hari yang sulit itu. 这个法老王已经死了， Tetapi Raja Firaun itu sudah meninggal. 新的法老王起来的时候， Ketika muncul Raja Firaun yang 他 baru, 不认识什么叫做约瑟， dia tidak kenal siapa itu Yusuf 也不知道约瑟带来什么功劳。 dan juga tidak mengerti akan jasa yang diberikan oleh Yusuf. 看以色列人越生越多，越来越兴旺，他就怀恨在心，他就排除以色列人。 Maka ketika dia melihat bangsa Israel semakin berkembang biak begitu banyak dan semakin makmur, maka timbullah iri hati dan dendam di dalam hatinya. 聚集在别人土地的民族一定要明白这件事情。 Oleh karena itu bangsa yang menetap di tanah bangsa yang lain haruslah mengerti akan ayat ini. 我们现在住在印尼， Kita sekarang tinggal di Indonesia. 印尼要换哪一个总统，你不知道。 Saudara tidak tahu presiden siapakah yang akan menggantikan presiden yang ada. 新的总统对中国人好不好，你也不知道。 Saudara juga tidak mengetahui apakah presiden yang baru itu berbaik hati kepada etnis 如果 Tionghoa. 逼迫来到的时候， Jikalau datangnya penganiayaan, 你不能逃走， saudara tidak bisa melarikan 你 diri. 也不能接受， Saudara juga tidak bisa menerima. 你只能像埃及人在苦难中间过日子。 Saudara hanya bisa seperti bangsa Israel di dalam penderitaan mereka melewati hari-hari yang sulit itu. 你不要说我们受外族统治有很多的困难， Janganlah saudara mengatakan kita mendapatkan penjajahan dari bangsa yang lain, kita menghadapi begitu banyak 有 kesulitan. 时候我们自己民族的政府比外国人在我们生命中间更困难。
Kadangkala pemerintahan dari bangsa kita sendiri itu lebih menyulitkan kita daripada ada bangsa yang lain menjadi pemerintah kita. 为什么世界需要革命呢？ Mengapa dalam dunia ini membutuhkan satu 我 revolusi? 们不愿意接受不好的政府统治我们。 Karena kita tidak bisa menerima pemerintah yang tidak baik untuk menguasai kita. 革命的目的在哪里 Di 呢？ manakah tujuan dari revolusi? 盼望改一个政府， Yaitu mengharapkan mengubah satu pemerintah. 盼望更公义、更良善的统治者管理我们。 Kita mengharapkan penguasa yang lebih adil, lebih bajik untuk menguasai kita. 革命的结果是什么呢？ Apakah hasil akhir dari 我 revolusi? 们把很凶的政权把它赶下去， Kita menurunkan penguasa yang begitu kejam. 我们就得到更好的政治、更好的政府官员吗？ Lalu apakah dengan demikian kita akan mendapatkan penguasa atau pejabat yang lebih baik? 不一定， Belum tentu. 那是理想。 Itu adalah 我 satu 们 idealisme. 想有好的政府， Kita menghayalkan ada pemerintah yang baik. 我们想有好的官员来管理我们。 Kita membayangkan ada pejabat yang baik untuk menguasai 但 kita. 是一个政权倒下去， Tetapi ketika jatuhnya satu penguasa, 另外一个政权起来的时候， ketika muncul lagi penguasa yang 可 baik, 能是更凶、 mungkin 更残忍、更可怕。 mungkin itu lebih kejam, lebih tragis dan lebih mengerikan. 每一个朝代都是这个轰轰烈烈的兴起来， Setiap dinasti kerajaan itu begitu megah, begitu mewah mereka bangkit, 都是凄凄惨惨的倒下去。 tetapi mereka 大的盼望， maka manusia mempunyai pengharapan yang banyak dan besar, 但多数都是非常奢望的。 tetapi kebanyakan itu mengecewakan mereka. 最近20年， 20 tahun belakangan 许 ini, 多国家的总统都是人民选出来的。 banyak pemerintah dari negara-negara itu dipilih oleh 当他 rakyatnya. 们选这个人的时候， Ketika mereka memilih orang 你 ini, 看到这个人可能带来民族的幸福， karena mereka melihat orang ini mungkin akan mendatangkan kebahagiaan bagi 但是 bangsanya. 把总统选好了以后， Tetapi setelah mereka memilih sang 我们 presiden, 发现这些总统可能比过去的统治者更残忍、更苛刻、更无情。 tetapi barulah mereka menemukan bahwa presiden itu mungkin lebih mengejam, lebih kejam, lebih mengerikan, lebih menyusahkan bangsa di 所以 kemudian 世 hari. 界的人永远在奢望中间 Oleh 盼望，在盼望中间奢望，在奢望中间再盼望，在盼望中间又在奢望。 Oleh karena itu bangsa dalam dunia itu seringkali silih berganti. Dalam pengharapan mereka kecewa, dalam kekecewaan mereka mengharapkan lagi. Demikian seterusnya berulang 但是 kali. 上帝应许摩西， Tetapi Allah memberikan janji kepada Musa, 你的种族像荆棘在大火燃烧之下， bangsamu itu seumpama semak belukar yang dibakar oleh api yang besar. 你不会消灭， Engkau tidak akan 因为 musnah 我与你同在。 karena aku menyertai engkau. 上帝赐福人类， Allah memberkati umat manusia. 上帝许可人类受试探、受试炼， Allah mengizinkan manusia diuji dan dicobai. 但神爱我们是一件不能磨灭的事实。 Tetapi Allah mengasihi kita merupakan satu fakta realita yang tidak mungkin dihapuskan. 摩西，摩西， Hai Musa, 我要 Musa, 差你到埃及去。 aku akan mengutus engkau ke Mesir. 我是从埃及出来的， Oh, aku yang keluar dari Mesir. 你再把我差到摩西去做什么？ Untuk apakah engkau mengutus aku lagi 摩 kembali ke 西 Mesir?，你要见法老王。 Musa, engkau harus berjumpa dengan Raja 摩 Firaun. 西，法老女儿的孩子。 Musa adalah anak dari putri 现 Firaun. 在法老是我的仇敌， Sekarang Firaun adalah 我如 musuhku. 果回埃及，可能被关进监牢里面。 Jikalau saya kembali ke Mesir mungkin akan dipenjarakan. 主啊，为什么你要我回到埃及去？ Oh Tuhan, mengapakah engkau minta aku kembali lagi ke Mesir? 请你注意听下面一句话： Saudara perhatikan kalimat 神 selanjutnya. 的呼召一定是有重要的责任，一定有痛苦的经验的。 Panggilan daripada Tuhan pasti ada tanggung jawab yang besar dan berat yang ada, dan juga ada pengalaman penderitaan yang pahit di dalamnya. 一个跟随上帝呼召的人， Oh, seseorang yang mengikuti panggilan dari Tuhan, 一定财政顺利，生活平安吗？ apakah ekonominya, apakah hal-hal yang dilakukannya itu semua akan menjadi baik dan lancar? 一定我们的经验非常丰富，非常成功吗？ Apakah pengalaman kita itu akan begitu lancar dan berlimpah? 不是的， Tidak.
一个要遵行上帝旨意的人， seseorang yang mau melakukan kehendak Tuhan, 你要预备受苦， hendaklah dia persiapkan untuk menderita. 经历患难， Harus dia mengalami kesulitan 上帝给你的磨练， dan pengujian yang Allah 撒 berikan 旦给你的攻击， dan serangan yang diberikan oleh 你 setan. 都要是胜过他， Engkau haruskannya, 你才能被上帝使用。 barulah engkau bisa dipakai oleh Tuhan. 摩西的经验是这样， Pengalaman Musa seperti itu, 大卫的经验是这样。 pengalaman Daud pun seperti itu. 圣经有一句话非常感动我， Alkitab ada satu kalimat yang sangat menggugah hati 圣 saya. 经说大卫行完上帝的旨意就睡觉了。 Alkitab mengatakan setelah Daud melakukan kehendak Allah, tidurlah dia. 上帝要让一个人生命结束的时候安息在他的怀中。 Allah mau seseorang ketika dia mengakhiri hidupnya, dia beristirahat di dalam pangkuannya. 他要这个人一生遵行上帝的旨意， Allah mau orang ini seumur hidup melakukan kehendak Tuhan. 遵行上帝旨意结束了，你才可以安息。 Setelah dia selesai melakukan kehendak Tuhan, barulah orang itu boleh beristirahat. 我今年80多岁了， Hari ini, tahun ini saya sudah 84有一 tahun. 天我会在主里面安息。 Suatu hari saya akan beristirahat di dalam Tuhan. 我在主里面安息的那一天， Pada hari ketika saya beristirahat di dalam Tuhan, 上帝会说：“你这劳苦担重担的人，现在到我这里来，我给你安息。” Allah akan mengatakan bahwa engkau yang menanggung beban berat dan penderitaan ini, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. 那个时候我们在主里面安息的时候，我们结束了眼泪、痛苦、背叛、抵挡生活上各样的苦难。 Pada waktu ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, kita telah menghentikan semua air mata, penderitaan, pemberontakan ataupun hal-hal yang menyakiti hati kita ketika kita masih 所 hidup. 以摩西蒙召的那一天， Maka pada hari ketika Musa dipanggil, 也就是开始要受苦的那一天， yaitu juga adalah hari dia mulai akan menderita. 他要去见他所讨厌的法老， Dia akan pergi berjumpa Firaun yang dia benci. 他要进到非常危险的王宫， Dia akan masuk ke dalam istana yang sangat 他 bahaya. 要开始受很可怕的考验。 Dan dia akan mulai mengalami pengujian yang sangat mengerikan. 所以摩西不要去， Maka Musa tidak mau pergi. 主啊，你差遣别人。 Oh Tuhan, utuslah yang lain. 主啊，我没有口才， Oh Tuhan, saya tidak pandai 我 berbicara. 没有办法对法老讲话， Saya tidak pandai untuk berkata-kata dengan Firaun. 因为他不可能听我的话语。 Karena dia tidak mungkin mendengarkan 主啊， perkataanku. 你差遣别人吧。 Oh Tuhan, utuslah yang lain. 蒙上帝呼召的人，经常先看到困难就拒绝上帝的呼召。 Orang-orang yang mendapatkan panggilan daripada Tuhan, terutama seringkali mereka melihat kesulitan dan seringkali mereka menolak panggilan Tuhan. 今年很多成功的传道人也曾经经历过非常大的患难，才接受上帝的呼召。 Hari ini banyak juga hamba-hamba Tuhan yang berhasil setelah mereka melalui penderitaan yang begitu besar, begitu hebat, barulah mereka menerima panggilan 主 Tuhan. 要不要差遣我，因为我没有口才。 Oh Tuhan, janganlah utus saya karena saya tidak pandai bicara. 抵挡上帝呼召的人，常以为自己有足够的理由来抵挡、反对上帝。 Orang-orang yang menentang panggilan daripada Tuhan, seringkali mereka merasa mereka cukup alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan. 上帝，你选错人了， Oh Tuhan, Kau salah pilih orang. 我不适合做传道， Saya tidak cocok menjadi seorang hamba Tuhan. 我没有口才， Saya tidak pandai 我 bicara. 没有办法传福音。 Saya tidak bisa mengabarkan Injil. 我们以为我们所制造出来的理由可以改变上帝的计划吗？ Apakah kita mengira bahwa alasan yang kita ungkapkan itu bisa mengubah rencana dari Tuhan? 神是不会给人改变的， Allah itu tidak bisa diubahkan oleh manusia. 神的旨意是没有人可以拦阻的。 Kehendak daripada Tuhan tidak ada siapapun yang bisa 所以 menghalanginya. 摩西说我没有口才， Maka Musa mengatakan saya tidak pandai bicara. 上帝怎么回答他呢？ Bagaimanakah Allah menjawab dia? 上帝问谁创造你的舌头？ Allah menanyakan siapakah yang menciptakan lidahmu? 是谁制造你的嘴唇？ Siapakah yang menciptakan bibirmu? 使你讲话的是哪一个呢？ Siapakah yang membuat engkau bisa berbicara? 是我创造你的上帝。 Itulah aku yang menciptakan engkau. Oh, gini, Allah yang menciptakan engkau. setau. Aku memberikan lidah 我 kepadamu. 给你讲话的能力， Aku memberikan kekuatan engkau bisa 你 berbicara. 怎么拒绝
代替我传讲信息呢？ Mengapa engkau menolak untuk mewakiliku untuk menyampaikan satu berita? 摩西没有办法改变上帝， Maka Musa tidak berdaya untuk mengubah 但是 Tuhan. 上帝对他讲一句话 Tetapi Tuhan akhirnya mengatakan satu kalimat：“ kepada 你 dia. 岂不是有你的哥哥亚伦吗？ Bukankah engkau mempunyai seorang kakak Harun? 你说你 Itu 不会讲话， engkau mengatakan engkau tidak pandai bicara. 其实摩西不是不会讲话。 Sebenarnya Musa bukanlah yang tidak pandai 因 bicara. 为使徒行传有一个见证的话语，摩西说话行事都有才能。 Karena di dalam kisah para rasul ada satu kalimat yang memberikan kesaksian tentang Musa. Musa itu begitu terampil baik dalam tutur kata ataupun dalam melakukan segala sesuatu. 为什么摩西不愿意去呢？ Tetapi mengapa Musa tidak rela untuk 因 pergi? 为他惧怕法老， Karena dia takut kepada 他 Firaun. 不愿意受逼迫， Dia tidak rela, tidak mau 他要 dianiaya. 逃避上帝的呼召。 Maka dia mau melarikan diri dari panggilan 上 Tuhan. 帝说：“哎呀，叫亚伦，你的哥哥站你的身边，代替你为我说话。 Allah mengatakan, aku akan memerintahkan Harun untuk berdiri di sampingmu itu untuk mewakili engkau berkata-kata. 你不但要去， Bukan saja engkau harus pergi. 你的哥哥亚伦要与你同去。 Harun kakakmu juga akan pergi bersama 你要 dengan 在 engkau. 法老的面前代表我讲我要你讲的话语。 Di hadapan Firaun engkau harus mewakili aku untuk menyampaikan apa yang aku ingin sampaikan 摩 kepada 西 mereka. 啊，把你手中的杖拿出来， Musa, keluarkan tongkat yang ada di tanganmu itu, 丢在地上。 lemparkan ke tanah. 摩西就把杖拿出来，就丢在地上。 Demikianlah Musa mengeluarkan tongkatnya dan melemparkan ke 当 tanah. 摩西把杖照上帝的旨意丢在地上的时候， Ketika Musa melemparkan tongkat seturut dengan perintah dari 这 Tuhan, 个杖就变成一条蛇。 dan tongkat itu berubah menjadi seekor ular, 摩西非常害怕 dan。Musa pun begitu ketakutan. 上帝说：“你再从蛇的尾巴把它抓起来。 Allah mengatakan pegang ekor dari ular ”itu. 摩西就把尾巴抓起来， Demikianlah Musa memegang ekor ular itu, 这条蛇又变成一根杖了。 dan ular itu pun berubah lagi menjadi satu tongkat. 现在你去 Sekarang kau pergi 在法老面前 di hadapan Firaun, 行我要你行的事情。 lakukan apa yang aku ingin engkau jalankan. 摩西不能拒绝， Musa tidak bisa menolak, 摩西没有办法反对。 Musa tidak bisa menentang lagi. Musa pun pergi. 摩西问上帝说 Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, 主啊，你名叫什么？ "Oh Tuhan, siapakah namamu? 主啊，你是谁？ Oh Tuhan, siapakah engkau?" 因为我去以色列当地的时候， Karena ketika aku datang ke tengah-tengah bangsa 他 Israel, 们问我你是谁派来的？ ketika mereka menanyakan kepada saya, siapakah yang mengutus engkau? 谁叫你来拯救我们的？ Siapakah yang meminta engkau datang untuk menyelamatkan kami? 我也这么回答他们。 Bagaimanakah saya menjawab mereka? 我对你们讲过， Saya pernah sampaikan 这 kepada 是 saudara, 圣经中间第一次上帝解答人的问题。 kali pertama di dalam Alkitab mencatat bagaimana Allah memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. 为什么上帝回答人的问题呢？ Mengapa Allah menjawab pertanyaan manusia? 上帝知道人的困惑， Allah tahu akan kebingungan, kesusahan yang manusia 上帝 hadapi. 知道人的困难。 Allah mengetahui kesulitan yang manusia 那么 alami. 人在困难中间，谁能解救他们呢？ Ketika manusia dalam kesulitan, siapakah yang bisa menolong mereka? 只有上帝能拯救他们。 Hanya Allah yang bisa menyelamatkan 所以 mereka. 摩西就问上帝：“主啊，你回答我的问题， Oleh karena itu Musa pun bertanya kepada Tuhan, "Oh Tuhan, jawablah pertanyaanku. 因为我要向以色列人解释是谁差我去的。 Karena aku mau menjelaskan kepada bangsa Israel siapakah yang mengutus aku ke sana." 当我16岁的时候， Ketika saya berusia 16 我 tahun, 发现圣经这个很大的原则： saya menemukan prinsip yang sangat besar yang tercatat di dalam Alkitab ini. 如果上帝不解决你的问题， Jikalau Allah tidak menyelesaikan masalahmu, 你是没有办法解决人类的问题的。 maka engkau tidak bisa menyelesaikan masalah yang lain. 为什么神学生要来念神学呢？ Mengapa mahasiswa teologi harus datang sekolah 因为 teologi di sini? 他们要解决他们生命中间所有的困难的问题， Karena mereka harus menyelesaikan semua permasalahan hidup yang mereka alami. 一题一题解答。 Satu persatu masalah yang mereka harus dapatkan 一 jawaban. 年一年读书， Mereka 1 tahun demi 1 tahun mereka 他要 harus studi. 真正明白一切的困难， Mereka harus sungguh-sungguh mengerti akan setiap 得 kesulitan yang 到 mereka alami 所有的答案， dan mendapatkan semua 然 jawaban. 后才去做传道。 Barulah mereka keluar untuk menjadi seorang hamba 很 Tuhan. 多神学生快快读书，快快毕业，快快做大传道。
我告诉你不行的。 Banyak mahasiswa teologi yang mengharapkan bisa cepat-cepat selesaikan studinya, cepat-cepat mereka tamat, cepat-cepat mereka jadi hamba Tuhan. Saya katakan itu tidak mungkin. 因为今天基督徒学问越来越大， Karena orang Kristen sekarang ini pengetahuan mereka semakin tinggi dan banyak. 很多传道人自己读小学、读中学都没有毕业，就要做传道人。 Banyak hamba Tuhan, bahkan SD ataupun sekolah menengah pun mereka tidak tamat, mereka sudah mau menjadi seorang hamba Tuhan. 你们正在做梦。 Saudara sedang bermimpi. 我16岁的时候， Pada waktu saya usia 16, 我已经受进化论、 saya sudah 无神论、共产主义、辩证法哲学的影响。 saya telah mendapatkan pengaruh daripada filsafat, dari ateisme, evolusi, komunisme, dan dialektika analisis itu, materialisme itu. Saya mendapatkan pengaruh itu 我 semua. 相信那个时代比我更明白哲学的青年人很少。 Saya percaya pada zaman itu pemuda yang lebih mengerti daripada saya itu sangat sedikit. filsafat， Lebih mengerti filsafat daripada saya pada waktu itu sangat sedikit. 所以我想，我如果去做传道的时候， Maka saya berpikir kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, 我的听众如果比我更有学问， jikalau pendengar saya lebih berpengetahuan daripada saya 更懂哲学的这些难题， dan lebih mengerti semua permasalahan dalam filsafat, 那我怎么回答他们呢？ bagaimanakah saya akan menjawab 我 mereka? 怎么带领他们信主？ Bagaimanakah saya membimbing mereka untuk percaya kepada 所以 Tuhan? 我就从出埃及第3章找到了这个原则。 Maka saya pun menemukan prinsip ini dari kitab Keluaran pasal 3. 主啊，你解答我的问题， Oh Tuhan, jawablah 我要 pertanyaanku. 把最困难的问题都知道了以后， Setelah aku mengetahui akan semua pertanyaan masalah yang tersulit, 我才去拯救你的百姓脱离埃及。 barulah aku akan pergi untuk menyelamatkan bangsamu, umatmu itu daripada Mesir. 现在问题来了， Sekarang datanglah masalah itu. 当人发问题的时候， Ketika manusia mengajukan pertanyaan, 上帝的态度怎么样？ bagaimanakah sikap Allah? 我从小的时候有注意到一件很大的一个事情， Dari sejak kecil saya memperhatikan satu hal yang sangat besar, 就是做老师的用怎么态度对待发问的学生。 yaitu bagaimanakah seorang guru sikapnya dia menghadapi murid yang mengajukan pertanyaan. 我发现有一些老师很笨，很笨。 Saya menemukan ada sebagian guru itu sangatlah bodoh. 学生问问题的时候， Ketika murid mengajukan 老 pertanyaan, 师说不要问， guru mengatakan jangan bertanya, 好好读书。 sekolah saja yang baik. 这些孩子也不敢问了， Maka anak murid seperti itu di kemudian hari tidak lagi berani 这 mengajukan 样的 pertanyaan. 老师就没有办法教出好的学生出来。 Maka guru-guru seperti ini tidak mungkin akan menghasilkan murid yang baik. 但我从小注意到一件事情， Tetapi dari sejak kecil saya memperhatikan satu hal. 一个老师没有轻看孩子们的发问， Jikalau seorang guru tidak menghina seorang murid yang mengajukan pertanyaan 没有拒绝孩子对他提问题， dan juga tidak menolak pertanyaan yang diajukan oleh muridnya kepada dia, 很有这个足够的胸怀宽大的意见， dan dia dengan penuh kelapangan dada menerima pertanyaan yang diajukan 有足够丰富的学问， dan mempunyai pengetahuan yang berlimpah dan cukup 宽大的心怀， dan kelapangan dada yang dia miliki 接纳孩子提问的东西， dan menerima pertanyaan yang diajukan oleh murid atau 了 anak 解 itu 学生的困难， dan dia mau mengerti akan kesulitan yang dihadapi oleh muridnya 没有轻看他们， dan tidak menghina mereka. 一条一条给他们解释。 Satu persatu pertanyaan dia jelaskan kepada mereka. 这样的老师是伟大的老师， Maka guru yang seperti ini adalah guru yang agung. 这样的老师是很有成功的老师。 Guru yang seperti ini adalah guru yang sangat 他 berhasil. 们的学生一定用聪明智慧吸收这些问题，然后替别人解答。 Maka para murid mereka pasti akan menerima semua jawaban dengan penuh hikmat. Kemudian mereka akan menolong yang lain memberikan jawaban kepada mereka yang 我 sulit juga. 本身又是一个很爱发问的人， Saya sendiri adalah juga orang yang suka sekali mengajukan pertanyaan. 各样的问题烦恼着我的时候， Ketika berbagai macam kesulitan pertanyaan melingkupi 我 saya, 自己找很多的书，找很多聪明的人，跟他们讨论这些问题。 saya sendiri mencari begitu banyak buku dan berbincang dengan banyak orang yang pintar untuk berdiskusi tentang hal-hal 我 ini. 最喜欢的老师就是那些肯解答我的困难，与我们一同在困难中间长进的人。 Guru yang saya paling sukai adalah guru yang bisa mengerti, yang mau bersama-sama dengan kita melalui kesulitan yang kita alami itu. 那当我16岁的时候， Pada waktu ketika saya usia 16, 有一个传道人已经
岁了。 Ada seorang hamba Tuhan sudah berusia 68 tahun. 他那个时候是解答问题的专家。 Waktu itu dia adalah seorang pakar untuk menjawab pertanyaan. 他第一次到印尼来 Ketika 是62岁， kali pertama dia datang ke Indonesia, dia berusia 62 tahun. 那个时候我是大概10多岁， Waktu itu saya usia belasan. 所以他解答问题的时候， Maka ketika dia memberikan jawaban atas 他 pertanyaan, 很忍耐， dia begitu sabar. 很肯明白我们的困难， Dan dia sangat ingin mengerti kesulitan yang kita hadapi. 从来没有藐视我们， Selamanya tidak mengecilkan, menghina 从 kita. 来没有讥笑我们。 Selamanya dia tidak pernah menertawakan 我 kita. 们发的问题怎么好笑？ Sebagaimana lucu pun pertanyaan yang kita 我 ajukan. 发的问题怎么困难？ Sebagaimana sulitnya pun pertanyaan yang kita 有 ajukan. 耐心慢慢给我们解释。 Maka dengan kesabaran pelan-pelan dia menjelaskan kepada 我 kita. 非常感激他。 Saya sangat bersyukur kepada dia. 当我17岁开始的那年， Pada tahun ketika saya berusia 17, 我就发了很多进化论、唯物论、无神论、共产主义、辩证法很困难的问题。 saya pun mengajukan banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan evolusi, dengan ateisme, komunisme, dan materialisme dan sebagainya yang sulit-sulit itu. 这个牧师就一题一题给我解答， Demikianlah pendeta ini satu persatu pertanyaan dia memberikan jawaban 我 kepada saya. 如鱼得水， Saya seperti ikan yang mendapatkan air. 非常感谢他。 Saya sangat bersyukur kepada dia. 他解释完了以后， Setelah dia selesai menjelaskan, 完全明白过来， saya menjadi sepenuhnya 我的 mengerti. 怀疑除掉了， Semua keraguan, kecurigaan saya 建立 dihapuskan. 了纯正的信仰， Dan saya telah membangun satu iman yang 我 murni. 就奉献自己做传道人。 Demikianlah saya mempersembahkan diri menjadi seorang hamba 然后 Tuhan. 就开始解答青年人的问题。 Dan saya pun mulai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan para pemuda. 从1961年， Sejak tahun 1961, 我21岁到今天84岁， ketika saya berusia 21 tahun sampai sekarang saya berusia 84, 我解答的问题超过几千几万个。 pertanyaan yang pernah saya jawab itu ribuan bahkan puluhan 我 ribu. 见过青年人遇到困难的超过几千几万人， Para pemuda yang saya jumpai yang menghadapi kesulitan itu lebih dari puluhan ribu. 然后很多人不但得了解答， Dan banyak orang bukan saja mendapatkan 他 jawaban, 们也奉献做传道。 mereka pun mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 1957年到今年2024年， Dari tahun 1957 sampai sekarang 2024, 一共67年又8个月的时间， keseluruhan 67 tahun 8 bulan, 奉献做传道的人， orang-orang yang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 在我的聚会里面超过54万人。 Di dalam kebaktian saya yang saya pimpin itu lebih dari 540 ribu 我 orang. 不是只信耶稣的人， Saya bukan menunjuk kepada orang yang 是 percaya 那 kepada 些 Yesus. 愿意奉献做传道人的数目是54万人。 Tetapi angka yang menunjuk kepada orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan itu adalah 540 ribu lebih. 我相信这一个数目是世界纪录， Saya percaya angka ini adalah catatan rekor dunia. 没有传道人影响50多万人愿意做传道。 Tidak ada hamba Tuhan manapun yang mempengaruhi orang lain yang sebegitu banyak 540 ribu orang menjadi hamba 他 Tuhan. 们成功不成功做传道，我不知道。 Apakah mereka akhirnya berhasil menjadi hamba Tuhan atau tidak? Saya 但 tidak 他 tahu. 们曾经站到前面来，有很多流泪说：“主啊，我要做传道人。” Tetapi mereka adalah orang-orang yang pernah maju ke depan dengan air mata mereka mengatakan, "Oh Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan." 有一天，当我离开世界的时候， Suatu hari ketika saya dipanggil Tuhan, 我要对主说：“主啊，你托付我的事情我已经做了， saya akan berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, amanah yang kau berikan kepadaku, aku sudah selesaikan." 但是我在这件事情上我不会懊悔， Tetapi dalam hal ini saya tidak akan menyesal. 因为我做了神要我做的工 Karena 作。 saya sudah melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. 上帝怎么解答我的问题？ Bagaimanakah Tuhan menjawab pertanyaan 我也 saya? 照样解答了许多年轻人的问题。 Sama halnya, saya juga akan menjawab banyak pertanyaan daripada para 这 pemuda. 完全是因为出埃及记第3章的例子鼓励了我。 Ini sepenuhnya karena contoh yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 3 itu yang mendorong saya. 摩西问上帝：“你名叫什么 Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah？” ？” namamu? 摩西问上帝：“你是谁 Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah？” ？” 我 engkau? 要怎么回答以色列人问我这个问题呢？ Bagaimanakah saya akan menjawab bangsa Israel ketika mereka menanyakan kepada 现在 saya? 请大家注意听下面的话。 Sekarang saudara perhatikan kalimat selanjutnya. 摩西问上帝 Musa bertanya kepada Tuhan, 你是谁？ "Siapakah engkau? 你名叫什么？ Siapakah namamu?" 这个是今天全世界所有的宗教里面
所没有问的问题。 Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah diajukan oleh agama manapun dalam dunia. 所以摩西问的这个问题， Maka pertanyaan yang diajukan oleh Musa ini 一切宗教最中心、最根本，也是最重要的问题。 adalah juga pertanyaan yang paling inti, yang paling mendasar dan paling penting. Who are you, God? Siapakah engkau, Tuhan? What is your name, God? Oh Tuhan, siapakah namamu? Let me know. Beritahukanlah kepadaku, I want to explain to your people. karena aku akan menjelaskannya kepada umatmu. 上帝啊，你名叫什么？ Oh Tuhan, siapakah namamu? 上帝啊，你是谁？ Oh Tuhan, siapakah engkau? 请你现在告诉我。 Beritahukanlah kepadaku sekarang. 我问你，你一生问过这个问题没有？ Saya tanyakan kepada saudara, apakah seumur hidup saudara pernah mengajukan pertanyaan ini? 你没有问过。 Saudara tidak pernah menanyakan. 你今天你要注意听这个答案。 Maka hari ini saudara harus memperhatikan jawaban ini. 摩西看见大异象， Musa melihat penglihatan yang besar. 摩西知道他站的地方是圣地， Musa tahu bahwa tempat dia berpijak itu kudus. 摩西马上了解跟他见面的是上帝。 Musa langsung mengerti yang berjumpa dengan dia adalah Allah. 上帝啊，你差我去。 Oh Tuhan, Engkau mengutus aku pergi. 上帝啊，你要我遵行你的旨 Oh 意。 Tuhan, Engkau mau aku melakukan kehendak-Mu. 请问你是谁？ Mohon tanya siapakah engkau? 你名叫什么？ Siapakah namamu? 上帝回答他， Allah menjawab dia. 上帝没有回避他， Allah tidak menolak dia. 上帝没有轻看 Allah 他， tidak menghina dia. 上帝没有拒绝他。 Allah tidak menolak dia. 上帝回答说 Allah menjawab dia dan mengatakan, ：“I am who I am。 Aku adalah aku. ”中文翻译的很好。 Dalam bahasa Mandarin itu diterjemahkan dengan 你 begitu 问 baik. 我是谁吗？ Apakah engkau menanyakan siapakah 我 aku? 告诉你， Aku katakan kepadamu, 我是自由拥有的上帝。 aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan ada untuk selama-lamanya. 我从哪里来？ Dari manakah aku datang? 我本来自己就存在了， Aku memang sudah ada dengan 在 sendirinya. 我以前 Sebelum 没有 aku 别的存在， Tidak ada keberadaan yang lain. 在我后面没有别的创造者。 Di belakang aku tidak ada pencipta yang lain. 我存在不是因为被造， Aku ada bukan karena diciptakan. 我存在因为我本身永远是存在的。 Aku ada karena memang diriku itu ada untuk 我是 selama-lamanya. 自我存在的， Aku itu ada dengan 我 sendirinya. 又是永远存在的。 Dan aku juga ada untuk 我是 selama-lamanya. 过去、现在直到永恒本来存在的。 Aku adalah yang sudah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 所以中文的翻译把意义真的表达的最清楚。 Maka terjemahan dalam bahasa Mandarin itu menjelaskan begitu jelas tentang maknanya. 英文 I am who I am， Dalam bahasa Inggris, I am who I am, atau aku Yung- adalah aku. 字义这些翻译，我就是那本来就是的， Dari kata yang langsung diterjemahkan, aku yang memang sudah ada itu. Aku adalah aku. 我就是那本来就是的，这个很难明白。 Aku yang memang itu adalah aku, itu memang sulit untuk dimengerti. 中文这本圣经 Tetapi terjemahan Mandarin, 用了28年翻译， mereka diterjemahkan dalam waktu 28 tahun. 每一节圣经平均花了11个钟头半才翻译的。 Setiap ayat Alkitab itu diterjemahkan rata-rata memerlukan 11,5 jam. 希伯来文所讲的 I am who I am，翻译成中文变成什么呢？ I am who I am atau aku adalah aku dalam bahasa Ibrani. Apa yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin? 我是自由拥有的上帝。 Aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya Wah. dan ada sampai selama-lamanya. 摩西得到答案， Oh, Musa mendapatkan jawaban. 原来摩西问的这个问题 Rupanya pertanyaan yang ditanyakan oleh 是整 Musa 个历史上最难的宗教的问题。 adalah pertanyaan agama yang paling sulit di dalam sejarah. 中国人从来不明白， Orang Tionghoa selamanya tidak mengerti. 所有的宗教都没有人问的。 Semua agama juga tidak ada yang menanyakan hal ini. 摩西在出埃及记3章14节问了 Tetapi di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 Musa：“ menanyakan, 上帝啊，你是谁？ Oh Tuhan, siapakah engkau? 上帝啊，你名叫什么？ Oh Tuhan, siapakah namamu?” 上帝说 Allah mengatakan, 我是上帝， Aku adalah Allah, 我是耶和华， Aku adalah Tuhan. 我是自由拥有的上帝。 Aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan ada sampai 现在我 selama-lamanya. 稍微给你解释， Sekarang saya menjelaskan sedikit. 什么叫做自由拥有呢？ Apa yang dimaksudkan dengan ada dengan sendirinya dan ada untuk 自 selama-lamanya? 由 Ada dengan 这个 sendirinya. 叫做本来有， Ini yang disebut sebagai memang sudah 在 ada. 中国人有一个字叫做自如，
Orang Tionghoa ada satu kata 自如，自如你就跟着走。 ada katanya 自如， 什么叫自呢？就是自己。 自 adalah diri sendiri. 如什么意思呢？ Apakah artinya 如？ 本来就是这样的。 Memang sudah seperti itu. 自如什么意思？ Apakah artinya 自 我 如？ 本来就是有的。 Oh, memang saya sudah ada. 自由加上拥有， Kalau memang sudah ada ditambah ada untuk 表示 selama-lamanya, 我从前是那样， itu berarti dulu saya seperti itu, 现在还是那样， sekarang masih seperti itu, 以后照样那样。 di kemudian hari akan tetap 表 seperti 示 itu. 我是不改变的上帝。 Maka aku adalah Allah yang tidak 在 berubah. 中国的哲学里面， Di dalam filsafat Tiongkok, 这个观念从哪里来的呢？ dari manakah datangnya konsep 从 ini? 什么时候开始呢？ Kapankah dimulai konsep ini? 2500年以前的老子开始。 Yaitu dimulai dari Lao Tse yang 2500 老 tahun 子 yang lalu. 论到道的时候， Ketika Lao Tse membicarakan tentang Tao atau 他 firman, 讲了一句话， dia mengatakan satu kalimat. 这句话是什么呢？ Apakah kalimat itu? 独立而不改， Yaitu mandiri, berdiri sendiri dan tidak berubah. 周行而不殆。 Dan dia Beredar di mana-mana. tetapi tidak jatuh. tapi tidak pernah mati, tidak pernah berhenti berada。这个是老子对上帝的本性超过孔子、 Inilah- 超过所有的哲学家最了解的一个人。 Inilah pengertian sifat keilahian kepada Tuhan yang dimengerti oleh Lao Tse yang melampaui Konfusius dan juga filsuf yang lain. 所以老子超过了所有中国伟大的哲学家， Maka Lao Tse telah melampaui semua filsuf yang agung dari Tiongkok. 被认为他探索到那永远不改变的上帝就是耶和华。 Yaitu berarti juga bahwa dia bisa menyelami, meneliti, mengerti akan Tuhan yang begitu mendalam. 但是老子不认识他是谁，只知道他有这个本性。 Tetapi Lao Tse tidak mengerti sosok itu, tetapi dia hanya mengerti dia mempunyai sifat keilahian seperti itu. 变成世界历史里面4个最重要的人其中的一个。 Dan dia menjadi salah seorang dari 4 orang yang paling penting di dalam 这 sejarah 个4 dunia. 个人，第一个是在埃及3000多年前的阿肯纳顿， Yang dalam 4 orang ini, yang pertama adalah Akhenaton, adalah orang yang 3000-an tahun di Mesir 第二 yang 个 lalu. 是比孔子更早几十年的老子， Yang kedua adalah Lao Tse yang beberapa puluh tahun lebih awal dari 是 Konfusius. 中国占有4个人的第二个。 Dan ini adalah orang kedua dari 4 orang yang ada adalah orang Tiongkok. 第三个就是印度的释迦牟尼， Yang ketiga adalah Sakyamuni dari India. 第4个就是犹太人的耶稣。 Yang keempat adalah Yesus dari orang Yahudi. 这4个人， Keempat orang ini, 阿肯纳顿、 Akhenaton, 老子、 Lao Tse, 耶稣， Yesus, 还有释迦牟尼， dan Sakyamuni 被认为是历史中间4个打破只有宗教捆绑观念释放者。 yang dianggap sebagai pemecah kesulitan, keterbatasan pengertian di dalam agama. 在20世纪的时候， Di dalam abad ke-20, 有人在世界上3个城市建造了3个公园， ada orang di dalam dunia ini, di dalam 3 kota membangun 3 taman. 这个叫做 The Garden of Philosophers。 Dan disebut sebagai taman dari filsuf. 第一个城市 Kota yang pertama 匈牙利的首都， adalah ibu kota dari 叫 Hongaria, 做 Budapest。 yaitu di Budapest. 第二个 Yang kedua 是在纽约， di New York. 有一个 Philosophers Garden， 也是一样的。 Juga ada satu taman filsuf Di yang sana. sama. Yang 在 ketiga 日本东京也有一样的这一个花园。 di Tokyo, Jepang juga ada taman seperti 那 ini. 这4个人， Keempat orang ini, 阿肯纳顿、 Akhenaton, 老子、 Lao Tse, 耶稣、 Yesus, 释迦牟尼， dan Sakyamuni 就变成了全个世界最重要的宗教观念的突破。 yang dianggap sebagai 4 orang yang menerobos tentang konsep keagamaan yang terkenal di dalam dunia 那个 ini. 圆池有4个站在四周的， Dan dari tempat yang lingkaran itu ada 4 是 orang, satu kolam ya. 池呀，kolam有4个人把那边， Ada 4 orang berdiri di atas 在 kolam. 左边有一个人跪在那边的， Di depannya itu ada orang yang bersujud. 那个是谁啊？ Siapakah dia? 那是亚伯拉罕。 Itu adalah Abraham.
亚伯拉罕旁边有4个人， Di samping Abraham ada 4 orang. 一个代表埃及， Yang satu mewakili Mesir, 一个代表中国， yang satu mewakili Tiongkok, 一个代表印度， yang satu mewakili 有 India, 代表犹太。 yang satu mewakili Yahudi. 阿肯那通、 Akhenaton, 老子、 Lao Tzu, 释迦牟尼、 Sakyamuni, 耶稣， dan Yesus. 他们突破当时社会的宗教的观念， Mereka telah menerobos konsep 他们 keagamaan pada waktu itu. 敬拜至高的上帝。 Mereka menyembah kepada Allah yang maha tinggi. 那么最先明白这位上帝的 Mereka adalah orang-orang yang paling awal mengerti akan Allah. 亚伯拉罕， Adalah 所以 Abraham 圣经说， yang di dalam Alkitab 亚伯拉 mengatakan 罕独自一人的时候， pada waktu Abraham seorang diri, 我呼召他出来。 aku memanggil dia keluar. 后来呢， Kemudian 老子 Lao Tzu 明白道是独立而不改，周行而不殆的，代表中国文化突破宗教的一位。 yang mengerti tentang Tao yang mandiri dan tidak berubah dan beredar tetapi tidak berhenti 第 adalah orang yang 三 mewakili 个 Tiongkok. 是释迦牟尼， Yang ketiga adalah 他看 Sakyamuni. 世界上有生、有老、有病、有死的痛苦，他也解退这一些，所以他就产生了对宗教的反叛。 Maka dia melihat di dalam dunia ada kesulitan dari sejak dilahirkan, menjadi tua, menjadi sakit dan menjadi mati. Maka dia mempunyai pemberontakan terhadap agama. 他要明白生命的意义是什么。 Dia mau mengerti apa itu makna hidup. 当然，用基督教的看法， Sudah tentu kalau dari pandangan kekristenan, 除了耶稣以外， selain daripada Yesus, 没有一个人真正明白上帝是怎样的。 tidak seorang pun yang sungguh-sungguh mengerti bagaimanakah itu Allah 而 sesungguhnya. 问上帝你是谁？ Maka dia bertanya, siapakah engkau 上 Tuhan? 帝你名叫什 Oh 么？ Tuhan, siapakah namamu? 只有摩西， Hanya Musa. 因为摩西在旷野遇到被烧的荆棘而没有消灭的时候， Karena ketika Musa di padang gurun menjumpai semak belukar yang dibakar oleh api tetapi tidak hangus 他 terbakar, 问上帝你名叫什么？ dia bertanya, oh Tuhan, siapakah namamu? 上帝回答说 Allah menjawabnya, ：“I am who I am。 aku adalah aku, 我是自由拥有的上帝。 aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan 现 ada 在 sampai 对 selama-lamanya. 以色列人说， Sekarang katakan kepada bangsa 那 Israel, 自由拥有的上帝差遣我来拯救你们。 Allah yang ada dengan sendirinya dan ada untuk selama-lamanya mengutus aku untuk berjumpa dengan 感 kalian. 谢上帝， Kita bersyukur kepada 就 Tuhan. 这样永恒者把永恒的旨意带到暂时的世界，对摩西讲这样伟大的话。 Dengan demikian, Allah yang sang kekal itu dengan kehendaknya yang kekal, dia bawa ke dalam dunia ini melalui Musa. 所以注意听下面的话语。 Maka perhatikan kalimat 当 selanjutnya. 一个人蒙上帝呼召的时候， Ketika seseorang mendapatkan panggilan dari Tuhan, 这个人生命上正在发生一件事情， orang ini dalam hidupnya sedang terjadi satu hal, 也就是说，他在几十年的生命中间 yaitu boleh dikatakan di dalam hidupnya yang puluhan tahun itu, 遇到了一位永恒的上帝， dia berjumpa dengan Allah yang kekal, 呼召他遵行上帝的旨意。 memanggil dia untuk melakukan kehendak Allah. 人怎么遵行上帝的旨意呢？ Bagaimanakah manusia melakukan kehendak Tuhan? 遵行上帝的旨意是什么意思呢？ Apakah artinya melakukan kehendak Tuhan itu? 就是你在几十年的生活中间， Yaitu engkau di dalam hidupmu yang puluhan tahun itu, 如果你能够顺服永恒的上帝，走上帝永远的计划，你就是蒙召的人。 jikalau engkau bisa melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan rencananya yang kekal itu, maka engkau adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. 求主帮助我 Kiranya 们。 Tuhan menolong kita. 一个青年人 Seorang pemuda 蒙上帝呼召的时候， ketika dia dipanggil oleh Tuhan, 就是在他几十年的生活中间，愿意顺服永恒上帝的旨意，成为上帝的仆人。 adalah ketika dalam hidupnya yang puluhan tahun itu dia mau melakukan kehendak Tuhan yang kekal dan menjadi hamba Tuhan. 这样大的事情， Hal yang sedemikian besar, 这样严重、这样重要的呼召， panggilan yang sedemikian serius dan penting 不 ini 但要改变一个人， bukan saja akan mengubah seseorang, 上帝要借助一个人改变千万人的生活。 dan Allah mau melalui seseorang mengubah kehidupan daripada
semua umat 摩 manusia. 西听到上帝的呼召， Musa mendengarkan panggilan dari Tuhan. 摩西顺服了， Musa sudah taat. 摩西后来遵行了， Kemudian Musa pun 后来 melakukannya. 摩西死了， Kemudian Musa pun 摩 dipanggil 西死 meninggal. 了3000多年。 Setelah Musa meninggal 3000-an 现在 tahun, 世界上受摩西改变的人有千千万万个。 sekarang di dalam dunia ini ada ratusan puluhan juta orang yang mendapatkan pengaruh dari Musa. 3000多年以后， 3000-an tahun kemudian, 唐崇荣蒙上帝呼召了， Pendeta Stephen Tong mendapatkan panggilan dari 唐 Tuhan. 崇荣顺服了上帝， Pendeta Stephen Tong telah taat kepada Tuhan. 唐崇荣把自己的生命奉献了， Pendeta Stephen Tong mempersembahkan dirinya kepada 他 Tuhan. 愿意遵行永恒上帝的旨意， Dia rela melakukan kehendak Tuhan yang kekal itu. 几十年过顺服上帝旨意的生活。 Puluhan tahun dia melalui hidup yang taat kepada kehendak Tuhan. 有一天我也会死， Suatu hari nanti saya juga akan 我要 dipanggil 回 Tuhan. 到上帝那里去， Saya akan kembali kepada Tuhan. 照着他的旨意， Seturut dengan kehendaknya. 成就他托付我的工作， Menggenapi amanah yang dia berikan kepada 改 saya. 变千千万万人的生命。 Mengubah hidup dari puluhan ratusan juta orang. 我顺服上帝了， Aku taat kepada Tuhan. 请问你怎么样呢？ Mohon tanya bagaimanakah dengan 如果 saudara? 上帝对你有呼召， Jikalau Tuhan memanggil saudara, 你预备好了吗？ apakah saudara sudah 如果 siap? 上帝呼召你做传道， Jikalau Tuhan memanggil saudara menjadi hamba Tuhan, 你肯顺服吗？ maukah saudara taat? 我今天就讲到这个地方。 Sampai di sini saja hari ini. 下个礼拜如果有需要， Minggu depan jikalau 我 dibutuhkan, 给你清楚的讲解 I am who I am 的真理。 saya akan lebih jelas lagi menjelaskan tentang kebenaran aku adalah aku itu. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 每一个人低下头来， Setiap orang menundukkan kepala, 我们祷告。 mari kita berdoa. 亲爱的主，我感谢你， Oh Tuhan yang pengasih, aku bersyukur. 当你把你的心意向人显明的时候， Ketika engkau nyatakan isi hatimu kepada manusia, 你要叫人明白你是谁， engkau mau manusia mengerti siapakah 你叫 engkau. 人觉悟你是永恒的上帝， Engkau mau manusia sadar engkau adalah Allah yang 你 kekal. 愿意叫人在暂时的生命中间遵行你永恒的旨意。 Engkau mau supaya manusia dalam hidup yang sementara ini boleh melakukan kehendakmu yang kekal itu. 主啊，摩西遇见了你， Oh Tuhan, Musa telah berjumpa 摩 dengan 西 engkau. 听见你的呼召， Musa telah mendengarkan panggilan engkau. 你也向他显明了你是谁。 Engkau juga telah menyatakan siapakah engkau kepada 主啊， dia. 求主帮助我们， Oh Tuhan, tolonglah 可以 kami 真正明白 boleh sungguh-sungguh 你 mengerti 在我们身上所定的旨意到底是什么。 apakah kehendak yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kami itu. 主啊，听我们的祷 Oh 告， Tuhan, dengarkanlah doa kami. 感谢赞美， Kami bersyukur dan memuji Tuhan. 奉主耶稣的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.